Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Okay, dia kata hutang harakah kau nak tahu sangat kan? Hutang harakah kau nak sangat? Oh, dia mesti ada penjelasan ni. Okay, kita jawab. Kita baca. PH sindir PAS. Roh tergantung kalau hutang tak bayar. Konon nak beritahu harakah tak bayar hutang pencetak. Sindir mereka lagi. Pimpinan PAS yang pakai kereta mewah itu jual lah harta masing-masing sebab wajib bayar hutang. Kan sekarang sudah kaya. Gembira sungguh ayat mereka. Alhamdulillah. Terima kasih atas tingkatan. Terima kasih. Alhamdulillah. Cuma nak maklum. Ini jawapan dia. Cuma nak maklum. Kes itu masih dalam mahkamah. Jadi kena tunggu keputusan mahkamah. Syarikat itu pun dah tutup. Habis nak bayar kat siapa? Bayar kat engkau ke Walanun? Dia kata macam tu. Syarikat itu pun dah tutup. Habis nak bayar kat siapa? Okey. Saya tak nak baca bawah-bawah tu sebab dia kata itu personal. Ada orang hutang orang PH masa jadi calon. Yang tu dia tak nyatakan kepada siapa orang berhutang tu. Tak ada lah. Tapi saya nak nyatakan dekat sini alasan yang digunakan. Dia kata syarikat itu sudah tutup. Habis nak bayar kat siapa? Bayar kat engkau ke Walanun? Dia kata syarikat itu dah tutup. Baik, kita baca kenyataan pencetak wang itu. Pencetak harakah itu. Okey, pengurus NAJ Press Resources Hussein Jan merasa geram melihat PAS dan sikap pemimpinnya didakwa bermewah-mewah. Tuan-tuan, saya nak tanya, ini orang Walanun ke tuan-tuan? Ini orang PH ke? Saya percaya orang yang mencetak ni adalah orang PAS. Dia ni orang PAS yang cakap ni. Tapi dia dah geram 7 tahun tuan-tuan. Okey, dia kata macam ni. Sudah 7 tahun hutang tertunggak tak dibayar sepenuhnya. Okey, kemudian dia kata, ia membabitkan hutang harakah dengan 2 syarikat. Pertama, Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd atau Angkatan Edaran. Kedua, syarikat NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd. Now, dia kata Angkatan Edaran sudah muflis. Dan pihak pengurusan sama menubuhkan NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus mencetak harakah pada ketika. Now, tuan-tuan dengar baca ni. Tuan-tuan dengar apa yang saya baca ni. Angkatan Edaran sudah muflis. Maksudnya syarikat pertama yang dituduh oleh penulis ini tadi, syarikat itu sudah tutup. Dia kata betul. Dia itu nama dia Angkatan sudah muflis. Tetapi pihak pengurusan yang mana menubuhkan Angkatan Edaran itu, sebabkan syarikat itu sudah muflis, pihak pengurusan yang sama dia tubuhkan satu lagi company nama dia NAJ Press Resources Sdn Bhd sebagai pengganti dan terus cetak harakah pada ketika itu. Now, kita fikir secara logik. Kalau kau dah tak bayar hutang, tak dibayar hutang kau tak dibayar dan kau telah diisytiharkan sebagai muflis, kau nak lagi ke buat satu syarikat lain kemudian teruskan pencetakan? Logik akal kita fikir. Of course kau tak nak kan? Buat apalah kita muflis sebab dia tak bayar. 2 juta lebih hutang dia. Saya ada kenyataan, saya ditunjukkan hari itu, 2 juta lebih hutang dia tidak berbayar. Total 3 juta. Dahlah dia ada hutang yang dia tak bayar daripada company lama. Tiba-tiba dia declare diri dia bankrupt. Lepas itu dia pun kata tak apalah, saya buat kat company baru, saya terus cetak lagi. Melainkan ada promise. Ni saya tunjukkan surat tersebut. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Surat ini menyatakan bahawa jumlah hutang 3.053 juta setakat 31/10/2017. Now, dia macam ni. Kalau sekiranya dia tak ada janji, saya percaya ada janji. Janji untuk menyelesaikan hutang lama. Cuma mungkin hutang tu, yalah dia dah muflis, mungkin ada janji kata tak apalah kamu buka syarikat baru, mungkin. Dengan syarikat itu nanti kami bayarlah. Tetapi sekarang dia guna alasan syarikat itu dah muflis. Kami nak bayar pada siapa? Pengurusan di dalam syarikat itu yang dah muflis itu sekarang ini buka lagi company baru. Bayar pada company baru lah. Takkan itu aku nak ajar. Takkan itu kita nak ajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kata bahawa hutang itu bila syarikat itu sudah muflis, kita kata. Betul syarikat itu sudah muflis. Ada tak hutang-hutang yang dia boleh tuntut daripada penghutang-penghutang dia? Jawapan dia boleh. Sebab itu benda ini masuk ke mahkamah. Perkara ini sekarang masuk ke mahkamah untuk dia nak tuntut. Walaupun dia syarikat itu sudah unwind, sudah winding down, kita kata, sudah bankrupt.
Bankruptnya kerana petition siapa? Dan boleh tak dia menuntut kepada orang yang berhutang dengan dia, termasuk PAS? Itu persoalan dia. Sebab itu perkara ini masuk mahkamah. Jadi alasan yang diguna, dia dah mau boleh nak bayar kat siapa? Itu alasan banggang, tuan-tuan. Tak, kalau negara ni berhutang, itu ke alasan yang PAS nak guna? Kan? Itu ke alasan yang PAS nak guna? Sebab itulah, bak kata Razif, kawan saya ni lah, Timbalan Ketua Penerangan. Di dalam kenyataan beliau, dia kata, negara tidak mempunyai pembangkang efisien, beliau berkata. PAS dan Perikatan Nasional gagal menjadi semak dan imbang sebagai pembangkang yang berkesan dengan fokus mereka hanyalah mahu menggulingkan kerajaan. Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rakimi berkata, muktamar PAS baru-baru ini juga dilihat sebagai ruang untuk pemimpin mereka terus menipu ahli dengan retorik bahawa kerajaan akan tumbang dalam masa terdekat. Mereka berkata kerajaan akan tumbang pada awal, saya tak sempat login, pada awal bulan sekian dia kata. Tuan-tuan, retorik sebegini, itu saya kata tadi. Bila dia bercerita tentang fitnah, kan, Dusuki tadi, dia bercerita tentang hutang, kan, dia bercerita tentang nak jadi kerajaan, dia kena cerita, dia macam ni, dia kena taburkan sesuatu kepada pengikut dia. Sebab selama ni mereka dah percaya. Tapi manusia ni, tuan-tuan, ditipu sekali mungkin dia kata tak apalah, mungkin dia terkhilaf. Ditipu 2 kali mungkin dia terkhilaf. Ditipu 3 kali mungkin dia terkhilaf. Tapi dah lama 4, 5, 6 kali dia pun berfikir balik. Betul ke? Kan? Betul ke geng-geng ni? Betul ke pok lebay ni? Betul ke so-called ulama-ulama ni? Atau mereka sekadar hanya menipu kita? Kita dah kena scam. Tuan-tuan. Jadi membawa kepada cerita yang saya nak bawa pada malam ini berkenaan, apa akan jadi kalau PAS memerintah negara kita? Kan? Apa akan jadi kalau tiba-tiba PAS memerintah? Saya tertarik sebenarnya. Saya teringin lah kalau ada orang PAS kan, yang apa orang kata, dapat naik orang, tapi tak naklah macam-macam, pimpinan tertinggi lah. Kalau kamu menjadi pemerintah, apa yang kamu akan buat untuk menyelesaikan masalah ini? Tetapi benda itu dah dijawab, dah ada benar berlaku. Bila masa Syahir pergi berdebat dengan Rafizi, ingat tak? Rafizi tanya satu soalan. Kalau PAS pemerintah, bagaimanakah mereka nak menyelesaikan hutang 1.5 trilion? Dia kona pusing, hutang itu wajib bayar, hutang kerajaan negeri, hutang ini, kemudian kita ni adik-beradik lah, apa semua ke benda tu. Dipusingnya, kona jauh, tuan-tuan. Oh, seorang tepuk tangan. Tak menjawab persoalan bagaimana dia nak selesaikan masalah 1.5 trilion. Itu betul satu soalan. Fundamental ekonomi, tak ada siapa daripada kalangan PAS dan pembangkang yang bercerita secara fundamentalnya bagaimana kalau sekiranya mereka memerintah. Kalau mereka memerintah, apa yang mereka akan lakukan berbeza dengan ekonomi yang ada sekarang. Bila dia tanya dengan Muhyiddin Yassin, dia kata apa? Oh, takkan saya nak cerita, nanti kerajaan ni akan ambil idea saya. Tak, kalau benda tu baik pada negara, kenapa tak boleh? Kalau benda tu baik untuk negara, kenapa idea itu tak boleh dilontarkan? Bagi saya, sebuah pembangkang yang efektif, okey, kerajaan buat A, kamu kritik A, tak ada masalah. Kerajaan buat usaha A, kamu kritik usaha A, itu tak ada masalah. Kritik itu tak ada masalah. Tetapi bila lepas kritik, kamu nyatakanlah kenapa A ni tak bagus. Apa alternatif kepada A yang lebih baik? Dan kenapa offer kamu kalau alternatif itu lebih baik berbanding dengan A? Contoh. Itu kaedah pembangkang yang betul. Jadi dengan kaedah itu, barulah boleh bergerak ke hadapan negara kita ini, dan pembangkang itu boleh menjadi satu pembangkang yang efektif. Satu pembangkang yang efektif. Itu sebenarnya yang kita nak bawa dalam kerangka negara demokrasi kita. Now, bila PAS memerintah, saya risau banyak benda sebenarnya. Pertama, kepada orang bukan Islam kita sendirilah. Kan, orang kafir bak kata PAS tu lah kan. Bak kata PAS, orang kafir lah. Orang kafir. Padahal dalam Al-Quran, walaupun sekafir macam mana sekalipun, Rasulullah tetap panggil mereka kaum aku. Rasulullah panggil mereka dengan panggilan yang baik. Kafir ni yang betul-betul menentang, baru dia akan panggil kafir. Menentang ni, yang betul-betul lawan, kita panggil kafir. Tak apa, itu persoalan lain. Tapi poinnya adalah, kita dalam membentuk kerajaan secara realitinya. Kalau dia orang jadi kerajaan, PAS jadi kerajaan, apa pembaharuan? Apa idea baru yang dia boleh bawa? Apa benda? Apa gagasan? Kita tolak tepi Muhyiddin Yassin dan Bersatu, kita cerita PAS saja dahulu.
Siapa yang boleh ke hadapan dan nak menceritakan tentang memajukan negara dan memajukan ekonomi kita? Tuan-tuan, 4 negeri PAS, negeri mana boleh dijadikan contoh? 4 negeri PAS, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. 4 negeri ni, negeri mana boleh dijadikan contoh negeri yang maju setelah PAS memerintah? Okeylah, Perlis baru PAS memerintah. Kita tolak tepi Perlis. Kedah, Kelantan, Terengganu, negeri mana tuan-tuan? Sekurang-kurangnya Pakatan Harapan dia boleh cerita tentang Selangor. Dia boleh cerita tentang Pulau Pinang, antara negeri termaju. Dia boleh cerita tentang Negeri Sembilan yang mula makin membangun sekarang ini. Daripada daripada aset 400 juta, aset dipanggil reserve negeri 400 juta, bila kita ambil alih tahun 2018 sehingga sekarang ini lebih kurang 1 bilion lebih di Negeri Sembilan. 3 negeri ini, Kelantan, Terengganu, Kedah, negeri mana yang boleh dijadikan contoh ekonomi yang boleh dipegang sekiranya PAS memerintah? Bersatu lagilah ke laut. Lagilah ke laut bersatu. Tak boleh nak bergerak, tak ada contoh. Dan mereka jadi kerajaan, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, kerajaan gagal tuan-tuan. Tutup negara. COVID berlaku dekat Seri Petaling, Sarawak, Sabah tutup. Apa kejadian?